InsyaAllah. Kita mulakan kuliah Maghrib malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta berpesan dengan kesabaran, berpesan dengan kebenaran, insyaallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya dengan Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat padaku maka termasuk dalam golongan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wal naf'a wal intifa wal istifada wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatihi
ibtigha'a wajhillah wa mardatihi qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Taala dapat bersama malam ni, insya-Allah bersambung kuliah kita. Kuliah apa tuan? Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Muka surat apa tu? 86. 86. Apa tu? Makan. Oh, menjaga perut, insya-Allah. Bab menjaga perut. Tu 86. Baris 86 kan? Ayat Quran ke? Muka surat apa? 86 yalah. Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Okey. 87 lah. Muka surat 87, sehingga 86. Baik, insya-Allah kita lihat tentang seberingkas Sayyidina Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan dalam hadis, siapa Ibnu Abbas? Dia lahir pada tahun 3 tahun sebelum hijrah. Dia lahir mana 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni seorang yang faqih. Kemudian sangat mengetahui keturunan Arab, peperangan dan juga sejarah Islam. Sejarah Islam ke, sejarah bukan Islam ke, dia tahu. Menguasai ilmu tafsir. Kelebihannya menguasai ilmu tafsir. Antara ayat yang dia ditafsirkan itulah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kamu, kata Allah. Dan aku redha Islam tu sebagai agama kamu. Jadi mengenai tafsiran ayat ini, Nabi tanya dengan para sahabat, apakah maksud dengan tafsiran ayat ini? Apakah maksud dengan tafsiran ayat ini? Jadi para sahabat, orang kata, menunjukkan tafsiran itu menunjukkan kepada wafatnya Rasulullah. Dah sampai tempoh wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya Ibn Abbas, apakah mana tafsiran dia? Itulah dia. Tafsirannya telah sampai tempoh wafat Rasulullah. Kalau sahabat lain bila ditanya apakah tafsirannya, tafsirannya dia kata Islam dah sempurna lah. Islam dah sempurna, dah lengkap. Jadi masing-masing sukalah Islam dah sempurna. Tapi bila tanya benda apa, apakah benda tafsirannya? Tafsirannya menunjukkan bahawa kan Rasulullah dah sampai pada tempoh ajal dia. Lalu para sahabat pun menangislah. Kenapa dah sampai tempoh wafat Rasulullah SAW, Islam dah sempurna kan? Itu. Baik, kemudian mengetahui bahasa Arab, syair, ilmu hisab dan juga faraid. Sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadis, iaitulah sebanyak 1660 hadis. 1660 hadis, masya-Allah. Kita satu hadis nak ingat pun susah. Tapi dia sampai 1660 hadis. Banyak. Ni campur-campur lah tu. Ada yang panjang, ada hadis pendek, ada hadis panjang ada. Kalau kita hadis pendek boleh baca lah, boleh ingat lah. Hadis panjang susah nak ingat, Ustaz. Kemudian Rasulullah pernah berdoa untuknya dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil.
Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah Tuanku, fakihkan dia dalam agama dan berikanlah pengetahuan. Di akhir hidupnya beliau buta dan tinggal di Taif, meninggal di sana pada tahun 68 Hijrah. Akhir dia buta tuan-tuan. Tapi ilmu dia hebat. Hebat ilmu dia. Dia bidang tafsir lah. Kalau tuan-tuan lihat dalam tafsir ke, banyak berkenaan dengan pendapat-pendapat Ibn Abbas, tafsiran dia. Baik, kemudian dalam hadis lain disebutkan Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda. Oh, ni hadis atas tu. Hadis atas. Sayyidina Anas menyebutkan hadis la yuqbilullah salatal imri'in fi jawfihi haramun. La yuqbilullah salata amri'in fi jawfihi haramun. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sembahyang seseorang yang dalam rongga dia terdapat benda yang haram. Dalam perutnya terdapat benda yang haram. Jawf ni maknanya, asal mana jawf ni rongga lah. Tapi di sini diterjemahkan bukan setakat rongga, masuk perut lah, perut. Kan? Kena makanan tu akhirnya akan masuk dalam perut jugalah. Tapi dia akan melalui rongga-rongga lah, saluran makanan. Kita ada saluran makanan, saluran pernafasan. Yang makanan masuk melalui saluran makanan lah. Pernafasan ni untuk kita bernafas lah. Kalau saluran pernafasan ditutup, maka tak boleh lah kita bernafas, matilah. Baik. Dalam hadis disebutkan Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin." Faqala ta'ala, "Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa a'malu shalihan." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Summa zakara rajula yatilu safara ash'asha akbara yamuddu yadayhi ila sama' ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajaba lahu. Hadis ini terdapat dalam hadis 40. Hadis 40, hadis Arba'in tu, hadis 40 Imam Nawawi itu ada hadis ni. Kalau tuan-tuan semak kan hadis tu ada termasuk dalam hadis ni lah. Baik. Apakah maksud daripada hadis ni? Innallaha ta'ala thayyib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali benda baik. Dia tak menerima kecuali benda yang baik. Wa inna Allah ta'ala amaral mu'minin. Dan Allah Ta'ala memerintah sekalian orang beriman bima amaral bihi mursalin, sebagaimana diperintah kepada sekalian para rasul. Sebagaimana para rasul diperintahkan dengan benda-benda baik, kita pun diperintahkan untuk melakukan benda-benda kebaikan. Faqala ta'ala, lalu Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibat, makan oleh kamu akan benda-benda baik, wa malus solihat, dan beramal dan amal yang soleh. Jadi Allah Ta'ala suruh kita makan benda yang baik-baik. Benda yang buruk-buruk jangan makan. Benda yang berasap-rasap jangan makan. Apa maksud berasap? Pokok lah. Pokok, vape, benda kan. Benda yang berasap-rasap tak digalakkan makan lah, kan? Walaupun dalam Quran dia tak ada sebut pun, kan? Dalam Quran tak sebut pun haram, rokok tu haram, vape tu haram. Ada tak sebut dalam Quran? Tak ada sebut pun. Cuma dalam Quran suruh kita makan benda baik. Rokok benda baik tak? Vape benda baik tak? Senang kias macam tu je lah. Kias macam tu. Jadi Allah Ta'ala suruh makan benda baik.
masukkan dalam mulut kita benda-benda baik. Ini dia ambil benda yang tak baik. Walaupun dalam Quran tak sebut pun rokok tu haram, dadah tu haram, ganja tu haram. Dia tak sebut. Tak ada sebut. Yang sebut arak kan. Arak ada sebut lah. Kan? Innamal khamru wal maisir wal ansab wa azlam rijsum min amali syaitan. Semuanya arak, judi dan nasib, mengundi anak panah, itu adalah haram daripada perbuatan syaitan. Dia tak ada sebut pun rokok. Betul tak? Tapi dalam Quran suruh kulu min thayyibat, makan benda-benda baik. Kan masuk dalam mulut benda-benda baik. Wa malu solihah, dan beramal yang orang yang beramal amalan yang soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga menyatakan Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat ma razaqnahum. Wahai orang beriman, makanlah benda yang baik di atas apa yang telah kami rezekikan pada kamu. Jadi banyak benda baik, bukan benda tak baik pun ada. Pula benda tak baik, kalajengking, lipan, binatang-binatang berbisa kan. Binatang berbisa ni benda tak baik lah. Tapi manusia ni mungkin dia nak test power dia, dia makanlah katak, kaula, kalajengking, lipan, semualah makan kelawar. Kelawar makan benda-benda baik lah, benda-benda tak elok lah. Dalam Quran tak ada sebut pun jangan makan kelawar. Dalam Quran tak sebut pun jangan makan katak. Ada sebut? Tak ada pun. Dikiaslah benda tak elok kan. Benda tak elok janganlah makan. Okey. Baik, kemudian summa zakara rajulu yatibus safar. Kemudian baginda menyebutkan seorang lelaki yang datang daripada jauh. Kemudian kusut masai rambutnya. Yatilus safar ash'asa aghbar. Kusut masai rambutnya, berdebu muka. Aghbar ni dia punya muka tu berdebu lah. Ash'asa ni dia punya rambut tu kusut masai, tak terus. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama'. Kemudian dia memanjangkan tangannya ke langit. Mana mengangkat tangan lah. Mengangkat tangan ke langit. Kan? Kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa ma ta'amuhu haramun. Sedangkan makanannya daripada benda haram. Wa ma syrabuhu haram. Kemudian minumannya benda haram. Wal malbasu, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram. Kemudian yang diberikan dulu dengan ya haram. Fa anna yustajaba lahu. Sebagaimana nanti akan diperkenalkan. Macam mana Allah Ta'ala nak perkenalkan ni? Banyak benda haram ni. Banyak benda yang haram. Sebabnya kita jangan makan benda haram. Ataupun benda-benda yang tak jelas lah. Tak jelas haram, jangan makan. Sebaiknya kalau kita beli produk makanan, mesti ada tanda halal lah. Ada tanda halal. Kadang orang mempertikaikan tu, ustaz yang proses nur Islam, takkanlah ta'ala yang masak ni makcik tu Islam. Kan? Yang masak tu pakcik tu Islam, tak perlulah tanda halal. Kan? Memanglah orang Islam. Tapi dia punya ramuan tu, kamu tahu ke ramuan dia? Romet, bahan mentah tu. Dia bercampur-campur bahan mentah kan, untuk sedapkan makanan. Bahan mentah tu yang kita kena tahu tu, daripada semua halal ke semua yang haram. Macam tu. Takut nanti dia dah campur-campur lah dengan darah daging kita. Baik. Tu sebabnya antara tugas macam juru audit ni, juru audit halal kan, tugasnya antara lain ialah memastikan bukan saja daripada konteks kebersihan, malahan dia punya bahan mentah, romet pun bahan mentahnya adalah benda yang halal lah, bahan mentah dia. Kalau bahan mentahnya bercampur aduk, ada halal dengan haram, maka tak lulus, lesen tak lulus. Jadi halal tak bagi. Dia kena clearkan dulu
kena ambil yang bahan mentah yang halal saja. Bahan mentah tak halal, kena lah dibuang, reject lah. Tukar pada yang halal. Tukar halal. Barulah boleh lah diluruskan nanti. Kemudian pekerja mesti ada suntikan anti-typhoid. Apalagi yang kerja di bahagian proses makanan. Yang kerja bahagian proses makanan ni, proses mesti ada suntikan. Kalau yang bungkus-bungkus tu tak perlu suntikan. Yang tempat proses menggaulkan benda bahan-bahan tu lah, mesti ada suntikan. Kemudian kuku jangan panjang. Kuku jangan panjang. Lepas tu jangan pakai barang kemas, kata kan. Ketika kita melakukan production, kan, proses makanan, jangan pakai gelang, pakai cincin dan sebagainya. Betul tak? Itu syarat. Kau tak percaya, cuba tanya. Yang mohon lesen asal halal lah, gitu. Baik. Baik, seterusnya. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, kulu min thayyibat wa amalu solihah. Makan benda baik dan beramallah amal soleh. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makanlah oleh kamu benda baik di atas apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jangan makan benda-benda yang haram ataupun tasyabuh, syubhat, tak jelas lah, kan? Tak jelas halal atau haram. Nabi Muhammad SAW menyebut, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang ragu-ragu kepada benda yang tidak ragu. Kalau kita ragu-ragu tu, tinggalkanlah. Ambil benda yang confident, kita yakin ni halal. Itulah. Itu lebih baik. Sebab apa? Kan, kalau kita masuk dalam ragu-ragu, sama seperti, kan, kalau sebut dalam hadis tu, karai haula lima. Sama seperti orang yang menggembala di sekitar kawasan larangan. Karai yar'a haulal hima. Seperti orang yang menggembala di sekitar kawasan larangan. Lambat laun binatangnya, tindakannya akan masuk dalam kawasan larangan tersebut. Itu nak menyebutkan tentang kiasan lah. Jangan kita masuk dalam benda yang tidak jelas. Baik, seterusnya tentang menjauhkan tabiat terlalu kenyang. Menjauhkan tabiat terlalu kenyang. Jalan tak ni? Jalan Jalan ke? Gelap ke tak? Berjalan. Kau gelap tu tak jalan. Ada. InsyaAllah. Sebenarnya kita lihat, menjauhkan tabiat terlalu kenyang adalah tuntut disyarat untuk mengelakkan makan terlalu kenyang kerana beberapa sebab. Kenapa kita tak digalakkan makan terlalu kenyang? Sebab kan somput lah, salah satunya somput lah. Paling senang somput lah. Nak bergerak pun susah kan, berat badan, gitu kan. Nak menapas pun susah. Yalah, terlalu kenyang. Tahu tak? Tengok tu kalau ular tu, ular sawur tu, kalau terlampau kenyang, dia nak bergerak pun susah. Time dia makan tu sedap lah dia makan. Ayam, kambing pun semua dia makan Tapi lah dah kenyang kan, tak boleh buat apa. Dia tak boleh lagi dah kan. Kesan dia terlampau kenyang. Pertama, menyebabkan hati menjadi keras. Jadi hati keras. Mana keras ni degil lah. Bukan hati tu keras, tak ada. Tuan-tuan, kalau tak percaya, tuan-tuan bolah dada tuan-tuan. Keluarkan hati tu. Koreh ke tak koreh? Tak koreh hati dia macam biasa. Ya Ustaz. So koreh ni maknanya degil, susah dengan cakap. Kita cakap 10 kali pun dia tak tahu kan. Itu. Kedua, menimbulkan keinginan kepada segala anggota badan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak baik atau jahat. Nampak? Jadi menimbulkan segala anggota badan untuk melakukan benda mana dia merangsanglah nafsu, kan? Merangsang nafsu yang jahat untuk melakukan benda-benda yang tak elok.
Benda yang baik dia tak nak buat. Tapi bila benda jahat kan, copek dia kan. Itu. Yang ketiga, menimbulkan kecerdikan, menumpulkan kecerdikan, menumpulkan dan kepintaran serta menyebabkan kurang kefahaman dan pengetahuan. Nampak? Ya, cerdik dia kurang. Tumpul kan. Bila kita ajarkan, lambat faham kan. Sampai 2-3 kali cakap kan baru faham. Sekali cakap tak faham dah. Lambatlah. Terus bila lagi kalau anak-anak kita tengah belajar, cucu kita ni belajar ataupun masuk hafal Quran, tahfiz dan sebagainya, memang tak digalakkan lah. Dia ada pantang-pantang makanan tu, tak semua makanan dia makan tu. Kalau kita orang membujul lalu melintang patah, semua makanan. Kalau budak tahfiz ni dia adalah pantang-pantang dia. Kemudian menggunakan ibadah jika seorang banyak makan. Madan jadi malas dan mata mengantuk. Memanglah mengantuk, dah kenyang. Dah mengantuk, seorang bantal je lah Wan. Betul tak? Mengantuk, boom, tidur. Betul tak? Baik, kemudian mengurangkan rasa sedap ataupun zuk ketika beribadah. Mana zuk dia tu? Zuk kan? Kurangkan zuk ketika ibadah. Kurang rasa sedap lah. Kelazatan ibadah kurang lah. Kemudian dikhawatirkan termakan makanan yang haram dan syubhah. Ni bahaya ni. Ditakuti bila terlampau banyak makan, apa je orang semua makan, pantang orang bagi kan makan, kan? Dia tak kira dah halal ke haram semua, sapu. Itu yang bahaya tu. Syubhat. Kemudian menyusahkan hati dan memenatkan diri untuk mencari, menjinjia dan makan makanan tersebut serta suka untuk menjauhi mudaratnya jika ada. Pokoknya menyusahkan hatilah. Kalau zaman sekarang ni banyak orang kata order je online. Order online kan. Grab semua order lah. Foodpanda kan. Order lah, datang lah. Copek datang lah. Kalau dulu tak ada Foodpanda, nak order susah sikit. Nak order, nak kena keluar pergi cari kan. Sekarang ni telefon je, order. Duduk je kat rumah tersandar. COD je, COD. Cash and delivery kan. COD, pesan datanglah. Apa yang kita nak? Nampak? Jadi bila benda macam tu, jadi orang semakin malas lah. Semakin malas kan. Duit ada. Duit ada, pencen banyak. Pergi order. Yang ada pencen lah. Yang tak ada pencen macam no kan. Seterusnya, menyebabkan sangat sakit ketika meninggal dunia. Nampak? Menyebabkan sangat sakit ketika meninggal dunia kerana sakit dan susah ketika meninggal dunia menurut kadar kesedapan dunia. Masya Allah. Menyebabkan sangat sakit ketika meninggal dunia kerana sakit dan sukar ketika meninggal. Mungkin efek lah. Mungkin kesan daripada makanan lah tu. Kesan daripada permakanan. Di samping itu pula orang kata banyak makan ni penyakit. Betul tak? Ni tak sebut kat sini, tapi kita tambah lah. Banyak makan ni penyakit lah. Penyakit tu, penyakit lutut sakit, pinggang sakit, semua sakit. Kita tengok kalau wawan kita tu, yang umur panjang yang makan orang kata daun-daun kayu, tengok umur dia okey, kuat kan. Apa kita muda-muda zaman sekarang ni banyak makan benda tu benda ni, campur-campur bahagian bahan-bahan kimia kan. Nanti sakit lutut, sakit pinggang, sakit kepala lah. Cuba tengok wawan kita tu kan, yang duduk kampung kan, duduk kampung tu, yang duduk kampung lah. Kalau di bandar ni dia tak ada nak makan orang kata ulam-ulam dah. Yang duduk kampung tu banyak makan ulam-ulam, duduk beraga, betul tak? Apa lagi macam-macam ulam-ulam kan. Jadi badannya sihat lah. Sihat. Omak saya umur 80 tahun. Omak saya umur 80 tahun. Alhamdulillah sihat lagi. Tapi ada sesakit sesekali sakit. Ada sikit lah.
Ada tubuh kan. Saya pula apa yang sakit. Dia okey je. Dia okey je. Aku pula sakit. Nampak tak? Baik. Jadi menyebabkan risiko kepada tubuh badan. Penyakit tu, penyakit ni. Okay? Dikesan daripada permakanan. Baik. Kemudian di belakang apa yang dia makan akan dihisap. Nampak? Apa yang kita makan tuan-tuan, semua akan dihisap besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada mana sumber yang kita ambil? Daripada mana sumber yang kita ambil? Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata anal haram pannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka api neraka lah terlebih aula. Api neraka lah terlebih aula bagi dia. Jadi semuanya akan hisap. Jadi 10 perkara ini sebut Imam Ghazi dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kalau ada masa tuan-tuan, kita mengaji pula kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin kalangan Imam Ghazali. Dia ada 7 gunung Aqabah. 7 gunung tu. 7 gunung ataupun 7 halangan. Dalam konteks kita nak kata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 Aqabah, 7 gunung. Dia ada kitab Arab dia ada kitab Jawi. Kau masa ada Arab ada, Jawi pun ada. Tapi tak dan lagi, tak dan masa nak baca. Tak dan masa nak baca, sibuk kerja. Sibuk kerja. Siang kerja. Siang pagi sembilan subuh tu, sembilan subuh kat surau. Habis sembilan subuh kan rehat sekejap. Petang pukul 7:30 dah gerak pergi pejabat. Kerja pejabat. Masuk sebelum pukul 8. Rehat pukul 1. Kedua kan kerja balik. Kerja balik sampailah 5:30 petang. Kerja sampai 5:30 petang. Habis petang berbalik. Balik sebelum rumah dah reti. Tengok kitab sekejap. Saya jalan, gerak. Start kereta, enjin, jalan, mengajar. Mula ni ngajar sini. Malam besok di Masjid Karya Linsum, Rantau. Besok Rantau. Malam lusa di Masjid Ar-Raudah, Taman Rasa Sayang. Lepas tu Surau Al-Mu'min, Taman Bukit Mas. Taman Bukit Mas Semban. Lepas tu Surau Ampangan lah. Macam tu lah setiap malam ngajar je ustaz kan. Yalah daripada muda lah macam tu ngajar. Sebelum kahwin dah start ngajar sampai sekarang. Jadi 1, 2, 3. Makan sehingga terlalu kenyang hukumnya makruh. Nampak tuan? Makan terlalu kenyang hukumnya makruh. Jika seorang itu sentiasa membiasakan diri dengan makanan dan minuman segenap nafsunya dan selalu membiarkan diri makan sehingga kekenyangan, dikhuatiri dia nanti akan terjumus ke dalam yang haram dan syubhat. Malahan ada yang mati waktu makan ada. Masuk perlumbaan makan. Pertandingan makan burger. Pertandingan makan hotdog. Pertandingan makan pizza. Pizza terbanyak kan, burger terbanyak. Kita tengok tuan-tuan kadang-kadang dalam FB kan ada. Dalam FB ke dalam TV kan tengok orang buat pertandingan. Pertandingan makan. Silat bulan tercokik mampu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut tu tercokik tu. Boleh? Sebabnya Nabi tak menggalakkan kita makan terlampau banyak. Orang beriman makan dengan 1 perut. Kafir makan dengan 7 perut. 7 perut. Macam mana 7 perut? Wallahualam. Ada kat sebelah tu hadis tu. Surat 91 tu ada. Nampak? Al-mu'minin ya'kulu fi mi'an wahidan.
Wal kafir yakulu fi samati am'ain. Hasba Ibnu Adam lukaimatun yukimna sulbuhu. Wa in kana wala budda fahaquhu sulus lit ta'ami wa sulus lisyarab wa sulus lin nafsiyah. Tu ada di situ. Orang Islam ni makan satu perut, kafir makan 7 perut. Siapa makan sama macam kafir, macam pelahap tu dah macam kafir. Makan aja kan. Kita tengok kalau orang yang kuat makan, jadi akhirnya badannya obesity. Bila dah obes, berat terlampau berat, badan terlampau berat sampai 300 kilogram. Kan dia tengok dalam TV kan, ada remaja badan berat 300 gram, masya-Allah. Duduk pula rumah flat, nak turun bawah susah, panggil bomba. Nak bawa pergi hospital, nak scan semua, masalah dada kan, semput semua, kerana makan terlampau berlebihan, badan terlampau berat. Nak bergerak susah, nak buang air susah. Bila badan obes tengok, nak buang air susah, tu susah, nak bergerak susah. Sehingga kan kalau nak bawa ke hospital, paksa bomba datang. Bomba datang pikul ramai-ramai, buat turun daripada lift, buat turun ke bawah. Kalau ada lift okey, kalau lift tak ada, kalau tinggal tingkat 10 macam mana? Masya-Allah tuan-tuan, tinggal tingkat 10, badan 300 kilogram, nak buat turun ke bawah, bomba pun pening macam mana nak buat turun ni. Masya-Allah kan. Dah bahagian dia lah nuajan kan. Itu sebabnya makanan ni kena jaga. Pemakanan kena jaga. Tak jaga, apa semua makan, tu jadi macam tu kan. Obesity kan, terlampau sangat lah macam tu. Baik. Kemudian dalam kitab An-Nasihat Ad-Diniyah, muka surat 375 dan nasihat agama dan wasiat iman, muka surat 440 ditambah yang ke-11. Okey, dia ada ke-11. Kurang dan rahmat dan belas kasihan terhadap orang lemah atau miskin daripada kaum muslimin. Nampak? Kesan daripada kuat makan tadi, kurang rahmat dan belas kasihan kepada orang miskin. Sebab apa? Yang penting diri dia. Yang penting makan, dia makan dulu. Orang miskin ni kemudian tak apa. Kemudian sayang untuk menghulurkan bantuan pada orang yang memerlukan dan berhajat. Sayang dia, sebab dia pun nak, malahan dia melebihkan diri dia dulu berbanding orang lain. Imam Syafi'i pernah berkata, asyabahu sayaskulul badan wa yukassil qalba wa yazidul fatanah wa yajlibun naum wa yadhafu anil ibadah. Kenyang ni tuan-tuan, kata Imam Syafi'i kan, yak sayaskulul badan, memberatkan badan. Sakal ni berat lah, sakil. As-sam'a sayaskulul badan, kenyang ini boleh memberatkan badan kita untuk beribadah. Wa yakassil qalbi, dan mengeraskan hati. Wa yazidul fatanah, menghilangkan kecerdikan. Wa yajlibu saum, mengundang tidur. Yalah, kenyang. Mengundang tidur. Sekejap kan tidur kan, tidur kenyang. Kerja malas. Kat rumah saya tu ada kucing. Kat rumah saya ni rumah taman biasalah, kadang kucing datang, mana-mana kucing datang. Kan? Ada kucing ni yang jenis yang selamba ni. Selamba je masuk. Kat rumah kita tu mana kucing dah. Selamba dia masuk, pergi makan. Dah makan kan, lepas baring di atas sofa. Macam rumah dia dah. Kan, lepas kan lapar kan, bangun balik, pergi makan balik. Betul kan, tidur balik. Itulah kena halau kan, tak sampai hati pula. Kan, macam tu. Jadi kenyang boleh memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdikan,
mengundang tidur dan melemahkan ibadah. Boleh? Sikit lagi ya. 125 mana tu Imam Ghazali. Okey, ni Imam Ghazali dia punya biodata dia. Nama sebenar Abdul Hamid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Masya-Allah, banyak Muhammad itu tuan. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Zaman sekarang ni kan orang kita ni kan dia tak nak nama anak Muhammad. Ada juga Muhammad tapi hujung tambah di pangkat ke hujung tu lah. Ada yang tak ada Muhammad langsung, entah benda tu panjang payah lah menyebut itu. Susah nak nyebut dia kan zaman sekarang lah. Kemudian digelar dengan Hujjatul Islam, Barakah Al-Am, Siraj Al-Mujtahidin dan Zain Abidin kerana keilmuan dan ketokohannya. Beliau dilahirkan di Ghazala, Taus, bahagian timur laut negara Iran sekarang. Seorang ilmuwan Islam yang besar, wali Allah yang besar, dan ditanggap sebagai mujaddid untuk kurunnya. Menulis banyak kitab, antaranya Ihya Ulumuddin lah, Ihya Ulumuddin lah. Ihya Ulumuddin tu. Saya tak ingatlah berapa jilid, tapi memang menjadi sumber rujukan lah dalam bahagian tasawuf. Biasanya kalau bab tasawuf ni orang akan rujuk kitab Imam Ghazali. Termasuklah kitab Bidatul Hidayah. Kitab Bidatul Hidayah kita dah baca tu kan, dah ngaji tu kan. Kitab Bidatul Hidayah itu Imam Ghazali punya tu. Minhajul Abidin pun Imam Ghazali. Minhajul Abidin Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Banyak lagi lah kitab-kitab dia. Baik, sekadar itulah perbincangan kita tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan sebanyak akan dapat manfaat pada kita pertama, insya-Allah. Akan datang kita sambung hadis yang mencela makan terlalu kenyang. Ni dia. Allah. Ada pertanyaan tak? Kalau ada pertanyaan, perbincangan ada. Kodok tu buat daripada apa? Daging kisar. Halal ke tak halal? Halal. Nama tu lah. Nama tu lah masalahnya kan. Sebaik-baiknya jangan makan lah. Jadi hotdog pula kan. Kita banyak zaman sekarang ni banyak makanan segera. Makanan segera, jamput kan. Itu benda-benda yang tak sesuai lah untuk anak-anak kita kan. Memang tak digalakkan lah. Lebih lagi anak-anak kita, cucu kita yang belajar tahfiz. Memang tak digalakkan. Kena jaga permakanan. Ustaz dia biasanya dia jaga, lebih tahu anak-anak dia, anak murid dia. Jaga pemakanan siapa belajar tahfiz. Macam tu. InsyaAllah. Tu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'alam taqabbala wa halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana futuhal arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.